Antara paparan menarik hari ini, kerajaan peruntuk 18.9 juta ringgit untuk sekolah persendirian Cina. GLC Biawak Hidup akan ditutup. Taklimat tertutup Zahid dan Top 5 UMNO bakal beri kejutan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke mengumumkan 63 sekolah persendirian Cina akan menerima peruntukan 18.9 juta ringgit pada 2024. Katanya dengan pertambahan peruntukan itu, setiap dari 63 sekolah persendirian Cina itu bakal menerima RM300,000. Tahun lepas, peruntukan khas daripada kerajaan ialah RM15.75 juta dengan sekolah masing-masing menerima RM250,000. Menteri itu berkata peruntukan khas tersebut tanda kerajaan memahami cabaran kewangan ketara yang dihadapi oleh sekolah persendirian Cina. Loke berharap amalan pemberian dana awam kepada sekolah persendirian Cina akan diteruskan pada masa hadapan. Katanya tidak kira siapa yang membentuk kerajaan, saya harap peruntukan khas untuk sekolah persendirian Cina menjadi standard dan amalan baru. Dia juga berharap peruntukan seperti itu dapat diagihkan sebelum Tahun Baru Cina setiap tahun. Katanya, saya kata apabila kita memberikan peruntukan itu, kita mesti melakukan dengan ikhlas, terutama untuk masyarakat Cina dan cuba mengumumkan sebelum Tahun Baru Cina. Ini adalah tanda penghormatan kepada masyarakat Cina. Sebab sebagai orang Cina, menjadi adat, kita tidak sepatutnya mempunyai hutang semasa Tahun Baru Cina. Kita mesti melaksanakan semua sebelum itu. Loke berkata dana itu telah pun disalurkan kepada sekolah berkenaan pada Jumaat lalu. Walaupun berharap peruntukan itu diteruskan pada masa akan datang, Loke menjelaskan buat masa ini ia bukan sebahagian daripada belanjawan persekutuan. Sebaliknya, dia menjelaskan peruntukan khas tersebut daripada Kementerian Kewangan, tetapi memberi jaminan bahawa ia akan diberikan setiap tahun. Loke juga berkata kerajaan akan menghantar surat secara simbolik kepada Kementerian Kewangan pada setiap tahun meminta peruntukan itu supaya sekolah tidak perlu memohon secara individu. Sementara itu, pengerusi persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia, Tan Tai Kim berharap peruntukan ini akan menjadi sebahagian daripada belanjawan supaya ia terjamin. Jelasnya sekolah persendirian Cina tergolong dalam institusi pendidikan swasta, bukan mematlamatkan keuntungan. Tan berkata sumbangan dana daripada masyarakat dan peruntukan kerajaan digunakan untuk sekolah, guru dan pelajar bagi meningkatkan kualiti pendidikan. Katanya sekiranya kerajaan dapat menegakkan semangat keadilan, kesetaraan, cintakan rakyat dan penggunaan bakat secara bijak dalam tadbir urusnya, sudah pasti ia akan meningkatkan keyakinan dan semangat kebersamaan di kalangan rakyat. Tan turut menggesa kerajaan negeri mencontohi kerajaan persekutuan dengan menambah peruntukan tahunan untuk sekolah persendirian Cina sekaligus mengurangkan masalah kewangan setiap tahun. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi amaran kerajaan akan menutup mana-mana syarikat atau anak syarikat yang membebankan kewangan negara di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah yang diterajuinya. Setakat ini, 23 syarikat atau anak syarikat muflis di bawah kementeriannya telah ditutup. Zahid berkata dia telah ditanya berkali-kali apa yang akan berlaku kepada syarikat-syarikat yang tidak mengauk keuntungan. KKDW terdapat 123 syarikat dan anak-anak syarikat. Setelah melakukan analisis, saya telah menutup 23 daripadanya. Dan yang lain-lain jika masih ada 3 perkataan. Pertama, kita lakukan merger dengan umat. Yang kedua, management buyout. Dan yang ketiganya, kita joint venture dengan mana-mana syarikat di luar untuk kita hidupkan syarikat-syarikat itu semula. Tetapi 23 yang telah saya rezakan tutup itu, kita panggil syarikat itu insolvent. Artinya tidak ada daya untuk dihidupkan semula atau untuk meneruskan operasinya yang boleh memberikan keuntungan. Zahid berkata KKDW akan meneroka 3 kaedah berbeza sebelum menutup syarikat atau anak syarikat yang tidak berprestasi. Katanya kaedah itu termasuk penggabungan, pembelian pengurusan atau usaha sama dengan syarikat lain. Timbalan Perdana Menteri itu berkata dia akan terus memantau baki 100 syarikat dan akan menilai semula nilainya sehingga bulan Julai ini. Yang 100 bakinya itu saya pantau melalui pendekatan yang saya nyatakan tadi. Dan saya harap di dalam bulan Julai nanti apabila kita mengadakan pemukiman semula, ketika itu saya akan menilai
prestasi setiap syarikat itu, dan pendekatan yang tiga tadi, merger, MBO, and also to have collaboration with other companies akan kita lakukan. Ketiadaan beberapa ketua UMNO di peringkat bahagian dalam perjumpaan tertutup bersama Presiden mereka, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Ibu Negara, dipercayai berpunca daripada rasa kecewa mereka terhadap keputusan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan. Beberapa pemimpin bahagian memberitahu mereka tidak berminat untuk mendengar penjelasan daripada Ahmad Zahid. Ahmad Zahid mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua bahagian UMNO bagi memberi penjelasan berhubung keputusan Lembaga Pengampunan terhadap hukuman ke atas Najib. Seramai 145 daripada 191 ketua bahagian menghadirkan diri dalam pertemuan yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur itu, yang menjadikan seramai 46 ketua bahagian tidak menghadirkan diri. Sebelum itu, UMNO menangguhkan Kolokium Pro-Kongres Ekonomi Bumi Putra yang dijadualkan diadakan di WTC Kuala Lumpur pada hujung minggu lalu. Kolokium itu yang dikendalikan Naib Presiden UMNO, Johari Abdul Ghani, sepatutnya dihadiri 2,000 pemimpin UMNO daripada seluruh negara. Penangguhan kolokium itu dibuat bagi memberi laluan kepada mesyuarat khas UMNO yang membincangkan perkembangan politik mutakhir, khususnya bersangkutan dengan pengurangan tempoh hukuman terhadap Najib. Sementara itu, Ketua UMNO bahagian Petaling Jaya, Muttalib Abdul Rahim, kata dalam perjumpaan tersebut, Ahmad Zahid menyeru ketua-ketua bahagian supaya terus bersama dengannya memperjuangkan keadilan buat Najib. Katanya mereka semua menghormati keputusan yang dibuat Yang di-Pertuan Agong dan akan menggunakan lunas undang-undang bagi membela bekas Perdana Menteri terbabit. Katanya Presiden kata, kita UMNO hormatilah titah tuanku. Kita akan terus istiqamah, menjunjung kasih, memperjuangkan keadilan buat Datuk Seri Najib Razak. Semoga di satu masa Datuk Seri Najib akan dapat keadilan yang sewajarnya dan semua yakin. Sampaikan Presiden berkata, sahabat-sahabat sekalian, doakan kita akan berusaha mendapatkan keadilan untuk Datuk Seri Najib. Jelas Muttalib, UMNO menghormati keputusan Agong yang mempunyai kuasa mutlak, namun sedia mengenangkan nasib Najib yang banyak berjasa kepada negara. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.